Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zaharah binti Abdul Hamid daripada SMK Pancur Seremban. Tajuk kajian tindakan saya ialah Empathy Map dan kaitannya dengan respon murid terhadap kumpulan WhatsApp kelas. Senarai kandungan, pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, kaedah kajian, intervensi, dapatan, refleksi, kesimpulan dan rujukan. Pengenalan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR memerlukan komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Antara aplikasi komunikasi yang paling popular ialah WhatsApp. SMK Pancur telah mengamalkan penggunaan kumpulan WhatsApp kelas sejak tahun 2018. Setiap kumpulan WhatsApp kelas wajib diangkutai oleh kesemua murid kelas tersebut dan guru-guru subjek. Pernyataan masalah. Murid tidak memberikan sebarang respon di dalam kumpulan WhatsApp kelas. Yang kedua, tugasan yang diberi oleh guru-guru subjek tidak disambut dengan sebarang ikon atau teks dari murid. Objektif kajian yang pertama ialah murid dapat memberikan respon di dalam kumpulan WhatsApp kelas. Yang kedua, murid dapat menyambut tugasan yang diberi oleh guru-guru subjek dengan ikon atau teks. Kaedah kajian. Kajian ini telah menggunakan model kajian tindakan yang diasaskan oleh Camis dan McTaggart 1988 sebanyak 2 kitaran. Kajian dilakukan selama 3 minggu terhadap seorang murid perempuan di dalam kelas 4 PVMA. Beliau dipilih kerana pemalu dan tiada keyakinan diri. Kajian dilakukan bersempena menyelesaikan tugasan kursus Southeast Asia Teacher Competency Framework CTCF anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia melalui iFlex. Intervensi yang diperkenalkan adalah dengan penggunaan Empathy Map yang diperkenalkan oleh CTCF. Empathy Map ialah sebuah peta yang memerlukan pengkaji mencari maklumat tentang persekitaran, gelagat, pengaruh-pengaruh dan juga keasyikan. Selain itu, pengkaji perlu mendapatkan maklumat tentang apa yang beliau inginkan, keperluan dan ukuran kejayaan. Selain itu, melalui Empathy Map juga, pengkaji akan mendapatkan apakah kesukaran yang dialami oleh murid. Melalui Empathy Map ini, kita akan dapat memahami murid dari pelbagai segi. Empathy Map ini sebagai contoh apa yang telah saya pelajari. Yang sebenarnya, Empathy Map adalah seperti slide berikut. Inilah Empathy Map yang telah saya pelajari daripada kursus CTCF. Pengkaji mendapatkan maklumat yang perlu diisi dalam Empathy Map melalui panggilan telefon. Selain itu, pengkaji juga ada membuat PM tepi WhatsApp dan lawatan ke rumah. Ini merupakan dawatan saya terhadap Empathy Map yang telah saya laksanakan kepada murid perempuan tersebut. Berikut merupakan dapatan yang telah saya buat, iaitu melalui dua gelungan Camis dan McTaggart. Pada gelungan pertama, pengkaji telah merancang proses intervensi berdasarkan refleksi PDPR yang dilakukan. Kemudian, pengkaji telah memperkenalkan intervensi Empathy Map. Seterusnya, pemerhatian dilakukan dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Ketika mereflek, kaedah menghubungi secara panggilan telefon dan PM tepi kurang berkesan. Maka pengkaji telah melakukan gelungan kedua, iaitu dengan mengulangi kaedah yang sama pada gelungan yang pertama ditambah dengan lawatan ke rumah murid. Setelah melalui gelungan kedua, objektif tercapai.
Seterusnya, pengkaji akan membentangkan dapatan bagi mengukur objektif yang pertama, iaitu murid dapat memberikan respon di dalam kumpulan WhatsApp kelas. Berdasarkan pemerhatian awal, murid tidak pernah langsung memberi respon dalam kumpulan WhatsApp kelas. Setelah intervensi dilakukan, murid seringkali muncul untuk memberi respon dalam kumpulan WhatsApp. Melalui temubual berfokus yang dilakukan, murid menyatakan bahawa sebelum ini beliau tidak pernah membaca langsung mesej dalam kumpulan WhatsApp kelas. Tetapi setelah intervensi dilakukan, beliau telah pinkan kumpulan WhatsApp kelas. Maka mudahlah beliau memberi respon tanpa tercari-cari lagi kumpulan WhatsApp kelas. Selain itu, daripada temubual berfokus, murid mengakui tidak membaca chat yang panjang lebar. Namun, setelah intervensi dilakukan, beliau membaca chat di kumpulan WhatsApp dan tidak lagi hanya scroll tanpa membacanya. Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan melalui paparan Google Spreadsheet, kehadiran sebelum dan selepas intervensi diperkenalkan menunjukkan berlaku perubahan besar terhadap respon murid. Bilangan borang kehadiran dihantar yang meningkat menunjukkan kekerapan murid mengisi borang kehadiran. Seterusnya, pengkaji akan membentangkan dapatan bagi mengukur objektif kedua, iaitu murid dapat menyambut tugasan yang diberi oleh guru-guru subjek dengan ikon atau teks. Berdasarkan pemerhatian awal, murid tidak pernah menyambut tugasan yang diberi oleh guru-guru dalam kumpulan WhatsApp kelas. Tetapi setelah intervensi diperkenalkan, murid kerap menghantar ikon atau teks dalam grup WhatsApp dan mendapat pujian dari guru-guru subjek kerana telah menjawab tugasan yang diberi. Selain daripada itu, melalui analisis temubual yang telah dilakukan juga, murid menyatakan bahawa beliau mengumpulkan tugasan dan menjawabnya sekaligus. Dengan cara ini, beliau dapat memberi maklum balas terhadap tugasan yang diberi guru sebaik sahaja selesai tugasan dilaksanakan. Refleksi. Yang pertama ialah refleksi kepada guru. Guru berasa simpati terhadap murid. Yang kedua, murid tinggal di rumah flat dalam persekitaran yang tidak selesa untuk belajar. Namun, murid berminat untuk belajar. Refleksi guru yang ketiga, guru dapat memahami punca murid tidak pernah memberi respon di dalam kumpulan WhatsApp kelas. Pengkaji membekalkan modul bercetak supaya murid tidak ketinggalan dalam pelajaran. Masalah capaian internet membuatkan murid tidak pernah hadir kelas Google Meet. Intervensi ini merapatkan jurang guru-murid. Guru perlu menggunakan pendekatan memujuk agar murid kekal memberi respon di WhatsApp kelas. Selalu hubungi murid untuk mengekalkan sikap positif murid terhadap kumpulan WhatsApp kelas. Fahami emosi murid terlebih dahulu. Kemudian, fahami keadaan persekitaran murid. Setelah itu, barulah guru dapat menyampaikan ilmu. Refleksi kedua adalah refleksi kepada murid. Murid lebih terbuka dan bersikap berterus terang. Murid selesa berada di dalam kumpulan WhatsApp kelas kerana rasa kepunyaan. Murid menjaga adabnya dengan guru apabila beliau memberi respon terhadap pertanyaan guru dalam kumpulan WhatsApp. Murid lebih matang dan bertanggungjawab terhadap tulisannya di media sosial. Refleksi ketiga adalah refleksi kepada mata pelajaran. Pemberatan tugas perlu diberikan perhatian. Tempoh menyelesaikan tugasan hendaklah bersesuaian, terutamanya bagi tugasan yang memerlukan masa yang banyak. Pendekatan video ID puzzle amat sesuai bagi memberi kefahaman murid tentang penghasilan sesebuah menu sambil menguji kefahaman murid. Kesimpulannya, murid telah dapat memberikan respon di dalam kumpulan WhatsApp kelas. Murid telah dapat menyambut tugasan yang diberi oleh guru-guru subjek dengan ikon atau teks. Rujukan, terdapat 2 rujukan yang disertakan. Lampiran. Sekian, terima kasih.